Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perkongsian maghrib kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Nazir, pengerusi, seluruh jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam, Bilal dan seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita terus-menerus kesempatan dan peluang untuk mempertingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, berusaha semampunya dan sebaik mungkin untuk menjadikan dunia ini sebagai ladang buat hari akhirat yang bakal dituai hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha, mujahadah, kesungguhan perjalanan kehidupan kita ini menuju ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bicara perkongsian dan juga siri pengajian bulanan kita di bawah tajuk kekeluargaan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Suatu yang menarik untuk kita perhatikan bahawa terlalu banyak tempat-tempat di dalam Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berkeluarga, Nabi menjadi ketua keluarga dan juga mempunyai isteri-isteri. Nabi turut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, isu-isu dan sebagainya. Dan ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim berkaitan tentang ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Namun bila kita lihat pula kepada hadis yang sahih, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka banyak dipaparkan sisi dan juga sudut berkaitan betapa indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku suami, selaku ayah dan ketua keluarga. Sudut romantis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditunjukkan dalam kekeluargaan itu menerusi ayat Al-Quran, tetapi banyak diungkap menerusi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita melihat bagaimana cara perlakuan dan juga isu-isu yang timbul serta bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanganinya, kita kena kenal dahulu. Pertamanya adalah barisan ummahatul mukminin, iaitu ibu-ibu kepada orang yang beriman. The first ladies merujuk kepada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap suatu itu dan juga pada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, maka di sinilah umat para sahabat sampailah ke zaman kita dididik bahawa kehidupan berumah tangga dan pengurusan kekeluargaan dia bukan suatu yang berwarna-warni indah seperti mana yang dipaparkan di media ataupun di media sosial, di media cetak dan sebagainya. Tidaklah sehari-hari ataupun setiap minggu dan bulan itu indah belaka, tetapi turut diuji agar kita juga boleh mengambil pengajaran daripadanya. Dan di antara kehidupan manusia ini, subhanallah, dalam apa juga bentuk, sama ada daripada sudut penyampaian dakwah ataupun penyaluran kebajikan, sudut kekeluargaan, malah ujian-ujian dalam kehidupan, yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah insan mulia yang terdiri daripada para an-nabiyyin, para nabi dan juga para rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah pun utuskan. Pertamanya kalau kita lihat
khususnya berkaitan tentang berkahwin lebih daripada satu, maka ini adalah merupakan khas peraturan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disyariatkan kepada mana-mana umat Islam. Specialnya Nabi ini dan setiap satu itu memberikan profiling yang sangat cantik sebagai satu pengajaran berterusan, pembelajaran sepanjang hayat kepada suami, bapa dan bakal-bakal suami dan juga bakal-bakal ayah. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi mempunyai 11 orang isteri. Yang pertamanya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang mula-mula menerima dan masuk mengucap 2 kalimah syahadah. Subhanallah. Khadijah merupakan seorang wanita hebat daripada keturunan Arab Quraisy, daripada suku kaum Bani Asad. Dan semasa beliau berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu Sayyidatina Khadijah merupakan seorang wanita yang telah pun berkahwin bukan sekali tetapi 2 kali. Dan suami-suaminya itu telah pun meninggal dunia, cerai matilah sebelum berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki 4 orang cahaya mata dengan perkahwinannya yang dahulu sebelum berkahwin dengan Nabi yang diriwayatkan dan direkodkan ketika itu usianya 25 tahun. Setengah riwayat menyatakan mempunyai 5 orang cahaya mata. Bekas suaminya iaitu Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi dan Atiq bin Abid Al-Makhzumi yang meninggal dunia sebelum daripada beliau menikahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Umum mengetahui tentang usia sekitar 15 tahun beza, di mana usia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin yang pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah merupakan isteri yang paling lama hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga satu-satunya isteri Nabi yang dikurniakan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam zuriat, iaitu anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpoligami sepanjang bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kedua, Ummul Mukminin yang kedua iaitu Saudah binti Zam'ah, merupakan seorang daripada keturunan Arab Quraisy daripada Bani Amir, dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga sebagai seorang wanita yang berstatus janda, telah pun berkahwin sebelum itu dan mempunyai 6 orang anak. Bekas suaminya bernama Sukran bin Amru, antara sahabat yang terawal, dan beliau meninggal dunia sebelum daripada beliau berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan antara sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah binti Zam'ah, kerana suaminya itu meninggal dunia sebaik saja pulang ke Makkah daripada hijrah yang pertama umat Islam daripada Makkah menuju ke Habsyah ataupun Ethiopia dikenali sekarang. Hijrah yang pertama diketuai oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu an, yang juga menjadi khalifah Islam yang ketiga. 14 orang lelaki dan 4 orang wanita yang bersama-sama dengan Sayyidina Uthman mula-mula kali pertama berhijrah ke Habsyah. Kemudian dapat berita bahawasanya orang-orang Quraisy telah menerima Islam dan suasana telah pun jadi tenang di Makkah. Tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi penindasan. Maka mereka pun balik semula pulang ke Makkah. Rupa-rupanya ia hanyalah merupakan satu da'yah ataupun berita palsu. Dan berlakulah hijrah yang kedua, dan kali ini diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, saudara kandung kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali kedua berhijrah ke Habsyah seramai 83 orang, dan selepas itulah baru diizinkan oleh Allah berlakunya peristiwa hijrah daripada Makkah ke Madinah. Dalam masa yang sama,
Beliau ini Saudah binti Zam'ah sebagai isteri yang kedua lah kalau ikut gilirannya, dengan statusnya dan anak-anaknya serta pengorbanan yang beliau dan juga bekas suaminya telah pun buktikan pada awal-awal Islam itu mula terpancar, maka Nabi SAW menikahinya selepas suaminya meninggal dunia, dan beliau Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha telah pun menyerahkan hari dan hak giliran Nabi bersama dengan beliau ketika Nabi bernikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saudah ini menyerahkan dan juga hak giliran harinya itu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan zaujatun Nabi thalithah, isteri Nabi yang ketiga, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang umum mengetahui Nabi mula menikahinya ketika beliau berusia 6 tahun, namun mula hidup bersama ketika mana berusia 9 tahun. Dan inilah satu-satunya di antara ummahatul mukminin yang statusnya belum pernah berkahwin sebelum beliau bernikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah di antara hikmahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha menjadi salah seorang daripada top 5, 5 sahabat yang teratas yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merupakan satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Nabi kepada sahabat karibnya yang paling atas. Kawan ni ramai, tapi sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Aisyah radhiyallahu anha, anaknya itu diambil sebagai isteri, maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai saudara. Yang keempat adalah Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Faruq ataupun Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebelum itu telah pun berkahwin dengan Khunais bin Huzafah yang telah pun meninggal dunia dan tidak memiliki sebarang cahaya mata. Umar Al-Khattab radhiyallahu an sebagai ayah mencari dan juga menawarkan anaknya itu untuk dinikahi oleh sahabat-sahabat Nabi yang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Namun semuanya menolak kerana merasakan bahawa tidak mampu ataupun tidak layak untuk bernikah dengan puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah binti Umar Al-Faruq, di mana kalau kita semua selihat ataupun ingat dalam kitab sirah yang kita baca, ketika mana pemerintahan selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka naskhah Al-Quran antara yang terawal itu disimpan di rumah Hafsah binti Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Dan dia dalam sejarah dengan Hafsah ini ada indahnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan istrinya yang keempat ini, iaitu Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Namun selepas daripada itu merujuk semula dengan Ummul Mukminin ini. Subhanallah, kesemuanya ini memberikan kepada kita dapatan bahawa terlalu banyak pengajaran dan juga ruang untuk kita ambil daripada kisah kehidupan kekeluargaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Zainab ini merupakan keturunan Arab Al-Hilal, dan semasa dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga merupakan seorang yang telah pun berkahwin namun tidak dikurniakan cahaya mata. Bekas suaminya iaitu Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib
merupakan salah seorang daripada syuhada yang syahid ketika mana peperangan Badar, peperangan yang pertama dalam tahun yang kedua Hijrah. Maka Nabi SAW bernikah dengannya dan beliaulah merupakan isteri Nabi yang paling singkat usia perkahwinan dengan Nabi SAW berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain, iaitu sekitar hanya 3 bulan sahaja. Kadang kita tengok sekarang ada orang rasa macam baru je pergi walimah kenduri kahwin. Kad jemputannya pun masih ada lagi kita simpan. Bunga telur dia bagi tu pun yang kita tertinggal dalam kereta kita pun tak sempat makan lagi. Tiba-tiba diuji dengan perceraian. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang sebenarnya subhanallah, isu kekeluargaan, urusan suami dan isteri, dia adalah merupakan satu pengurusan yang sangat unik. Dia bukan kisah-kisah indah semata-mata, tetapi adanya isu, adanya konflik, adanya ujian dan masalah, dan hikmahnya terlalu besar di situ. Beliau merupakan isteri kedua Nabi yang meninggal ketika Nabi SAW masih lagi hidup, selepas daripada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sejak daripada zaman jahiliyah lagi, beliau ini terkenal sebagai Ummul Masakin, iaitu gelarannya yang bermaksud ibu kepada orang-orang miskin. Kerana beliau terkenal, Sayyidatina Zainab ini sangat suka membantu orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Yang keenam pula iaitu Ummu Salamah. Nama ini biasa kita nampak sebagai perawi hadis. Antara rawi hadis adalah Ummu Salamah, isteri Nabi yang keenam, yang nama asalnya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Beliau merupakan keturunan Arab Quraisy daripada Bani ataupun suku Makhzum, dan semasa dinikahi oleh Nabi SAW, beliau merupakan seorang janda balu yang mempunyai 4 orang anak. Suaminya sebelum itu iaitu Abu Salamah bin Abdul Asad telah pun meninggal dunia. Nabi menikahinya selepas kematian suaminya. Suaminya itu meninggal dunia lantaran kesan daripada kecederaan yang teruk dialami dalam peperangan Uhud. Perang Uhud ini berlaku pada tahun 3 Hijrah, dan bekas suami kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ini tidak syahid tetapi luka, cedera teruk dalam peperangan Uhud. Namun bila balik semula ke Madinah, beliau meninggal dunia. Dan suaminya itu adalah merupakan antara sahabat Nabi yang terawal, selain menjadi saudara susuan kepada Nabi SAW dan juga sepupu kepada Nabi SAW menerusi makcik Nabi iaitu Barrah binti Abdul Muttalib, anak kepada datuk Nabi Abdul Muttalib. Dan di antara sebab Nabi SAW diizinkan Allah untuk menikahinya adalah untuk membela beliau, kerana beliau tidak mempunyai saudara mara di Madinah, ditambah lagi ketika itu anak-anaknya masih lagi kecil seramai 4 orang. Alah, ketika Nabi menikahi Ummu Salamah ataupun Sayyidatina Hindun binti Abu Umayyah, anak beliau yang paling bongsu masih lagi menyusu pada ketika itu. Yang ketujuh adalah Ummu Habibah, atau nama sebenarnya Sayyidatina Ramlah binti Abu Sufyan, juga berketurunan daripada Arab Quraisy, merupakan seorang yang telah pun berkahwin. Ketika menikahi Nabi SAW pernah berkahwin. Suaminya itu bernama Ubaidullah bin Jahsh, telah pun meninggal dunia dan mempunyai seorang cahaya mata. Nabi dengan isterinya yang ketujuh ini, Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang ini pun adalah agak unik, kerana ini adalah merupakan antara contoh perkahwinan secara PJJ yang ramai orang ada sekarang ni lah. Ke ada kat sini pun PJJ? Pak muka sedih tu PJJ lah kot. Ataupun yang sedih tu sebab ngantuk, salah satulah. PJJ ini adalah perkahwinan jarak jauh lah. Suami kerja di selatan, isteri duduk di utara. Suami kena posting ke Sabah, isteri bersabah.
suami pergi ke Sarawak dan sebagainya lah. Ini jarak jauh. Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Habibah secara jarak jauh. Nabi di Madinah dan beliau ketika itu Ummu Habibah di Habsyah ketika mana peristiwa hijrah. Suaminya itu meninggal dunia dan Nabi SAW menikahinya kerana menghormati, memuliakan dan menghargai serta menyokong pengorbanan yang telah pun dia lakukan. Dan inilah antara yang dirakamkan kalau kita lihat dalam surah Al-Mumtahanah. Lihat nanti dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-7 yang menceritakan tentang peristiwa ini. Jadi bernikah dengan Nabi SAW tahun 5 Hijrah, cuma mula hidup bersama, sama rumah dengan Nabi SAW 2 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 7 Hijrah. Yang ke-8, subhanallah, dengan Sayyidatina Zainab binti Jahshin, seorang hartawan dan juga bangsawan yang hebat, keturunan wanita yang hebat, kaya raya. Namun Nabi SAW menikahi Sayyidatina Zainab ketika beliau merupakan balu, telah pun bercerai dengan suaminya sebelum itu dan tidak mempunyai anak. Siapa suaminya? Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya itu diukir dan disebut dalam Al-Quranul Karim. Rujuk di dalam surah Al-Ahzab, lihat pada ayat yang ke-37, dalam ribuan sahabat Nabi, seorang inilah sahaja nama sahabat Nabi yang disebut dalam Al-Quran, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Disebut Zaid radhiyallahu an, satu-satunya sahabat Nabi yang disebut nama dalam Al-Quran. Nama-nama tuan-tuan, puan-puan mungkin ada, carilah dalam Quran. Nama saya tak usah buang masa lah, memang tak ada dalam Quran, confirm. Zainab binti Jahshin ini Nabi kerana sayangkan kepada Zaid bin Harithah. Siapa dia Zaid bin Harithah? Ada saya ceritakan dalam salah satu kuliah di sini dahulu. Beliau merupakan anak angkat yang Nabi jaga daripada kecil. Nabi besarkan dia. Hingga kan orang-orang Mekah memanggil Zaid ini sebagai Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Zaid bin Harithah. Kerana mereka melihat cara Nabi sayang dan besarkan anak angkatnya ini saling tak tumpah, tak ada beza. Macam Nabi sayang kepada anak kandungnya sendiri. Satu cabaran bagi mana-mana orang yang mengambil anak angkat ataupun ada anak tiri daripada suami ataupun isterinya, mungkin ada anak sebelum berkahwin, subhanallah, kena sayang sama seperti mana menyayangi anak kandung sendiri. Kerana itu yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas dikahwinkan anak angkat yang dia sayang ini dengan wanita terhebat di Makkah, yang kaya raya, yang merupakan keturunan bangsawan bernama Zainab binti Jahshin. Namun Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahawa dalam perkahwinan ini ada satu benda. Dalam mengurus kekeluargaan ini, satu perkara yang subhanallah sangat penting, iaitulah perlu ada faktor sekufu. Kufu dalam bahasa Arab kita kadang-kadang panggil kupu lah, atau kita gandakan perkataan tu jadi kupu-kupu. Artinya yang kanan dengan yang kiri sama. Dia kena cari anak, cari bakal menantu yang sekufu. Maksud sekufu ni bukanlah tak boleh seorang yang kaya raya berbesan dengan orang yang miskin. Bukan tak boleh. Tetapi untuk lebih memudahkan pengurusan kekeluargaan, carilah yang sekufu, yang senang untuk dua keluarga besan dengan besan, boleh duduk sekali, tak segan, bukan kata jumpa langsung tak ada point nak sembang, istilahnya social status itu berbeza dan sebagainya. Lantas bila social status berbeza, Zainab binti Jahshin dibesarkan daripada kecil sebagai anak orang kaya, berkahwin dengan Zaid bin Harithah yang ibu dan ayahnya merupakan bekas hamba abdi. Cara kehidupan dan pengurusan berbeza, lantas menjadikan dia tidak gembira. Hingga akhirnya mohon untuk diceraikan dan bercerai. Dan selepas daripada itu timbul pula rasa sedih. Dia memiliki kekayaan, memiliki kecantikan, memiliki kedudukan dan segala-galanya.
Tapi tak ada orang yang berani rapat dengan dia. Ramai subhanallah wanita sekarang yang berprofesion, berkerjaya, yang berjaya di dalam jawatan, kedudukan, pangkat masing-masing, sampai ke peringkat orang lelaki pun tak berani. Pantun bukan sekadar 4 kerat tak berani, yang 2 kerat untuk pick up line pun tak berani untuk buat, sebab risau social status yang berbeza. Hingga akhirnya dia jadi sedih sebab dia memiliki segala-galanya tapi dia tidak mempunyai keluarga. Lantas Nabi memperisterikan dan mengangkat semula status sosial Sayyidatina Zainab binti Jahshin. Dia menjadi salah seorang the first ladies ataupun wanita pertama, iaitu Ummul Mukminin. Seterusnya yang ke-9, Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harith. Beliau merupakan seorang daripada keturunan Arab Bani Mustaliq, dinikahi oleh Nabi selepas beliau pernah berkahwin sebelum itu dengan Musafi' bin Safwan yang terbunuh ataupun meninggal dunia sebelum itu, dan kemudian tidak dikurniakan cahaya mata. Pada asalnya beliau merupakan hamba tawanan perang dengan Bani Mustaliq. Suaminya ketika itu terbunuh dan Nabi SAW menawarkan kepada beliau sebagai tawanan perang suatu yang lebih baik daripada sekadar merdeka, iaitu dinikahi oleh Nabi SAW. Dan antara kesan besar ataupun efek secara langsung perkahwinan Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha dengan Nabi, sekitar dalam 100 orang daripada Bani Mustaliq ataupun kaumnya itu dimerdekakan dan masuk mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ke-10, Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ramai yang kenal nama sahabat Nabi ini, Huyai bin Akhtab, keturunan Yahudi Bani Nadir. Satu-satunya isteri Nabi yang berketurunan Yahudi, iaitu daripada Yahudi Bani Nadir yang ada di Madinah. Beliau juga telah pun berkahwin sebelum itu tapi tidak dikurniakan cahaya mata. Asalnya merupakan tawanan perang. Suaminya dan ayahnya telah terbunuh ketika dalam peperangan Khaybar. Maka beliau memangnya daripada kecil dilihat telah pun dekat dan meminati, cenderung kepada agama Islam, tetapi dihalang oleh ayahnya. Setelah ayahnya itu terbunuh, maka Nabi SAW memberikan pilihan kepada Safiyah ini, sama ada untuk kekal bersama dengan kaum Yahudinya ataupun masuk Islam dan bernikah dengan Nabi SAW. Maka beliau tidak teragak-agak untuk memilih pilihan yang kedua. Dan yang terakhir, Nabi SAW bernikah dengan Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith, keturunan Arab, seorang balu yang telah pun berkahwin sebelum itu, malah telah pun bernikah sebanyak 2 kali sebelum dinikahi oleh Nabi SAW dan tidak dikurniakan sebarang cahaya mata. Beliaulah merupakan Ummul Mukminin yang terakhir dinikahi Nabi SAW. Subhanallah, kalau kita perhatikan daripada kesemua ini, maka kita akan dapat melihat terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memperihalkan tentang bagaimana Nabi menguruskan keluarga ataupun isu, atau juga sekarang ini mungkin kita gunakan dengan perkataan kerenah, tingkah laku dan sebagainya. Contohnya, dalam sepotong hadis yang agak panjang, riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka Umar radhiyallahu an menyatakan bahawa kami ini kaum Quraisy, perangai, budaya, adat bagi orang Quraisy yang daripada Makkah hijrah ke Madinah, mereka ini kebiasaannya adalah merupakan kaum yang memang dominan terhadap isterinya. Ini orang-orang lelaki Arab yang berada di Makkah, bila mereka berkahwin, budaya mereka di Makkah itu adalah kalau dia kata apa-apa, isterinya je tak menjawab. Isterinya jenis diam.
Dia cakap apa pun, sekali cakap sound tegak, isteri terima. Siapa kat sini yang ada kes macam tu? Semua tak ada ya, kesiannya. Tapi jangan risau, hadis ni tak habis lagi. Bila sampai ke Madinah, subhanallah. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila kami datang kepada kaum Ansar, bila dia jumpa dan kenal dengan kaum Ansar, idahum qaumun taghlibuhum nisa'uhum. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kami dapati isteri-isteri kepada sahabat-sahabat kami orang Madinah, kaum Ansar ini, Aus dan Khazraj, maka mereka itu istilahnya ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. Artinya di Madinah budayanya, apa suami cakap, isteri menjawab balik. Madinah, Kota Damansara, lebih kurang lah. Ya. Tadi diam je semua. So, saya assume betul lah tu. Isteri akan jawab balik. Lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu an menyatakan, malah sedikit berbaur satu rungutan bahawa apabila makin lama berada di Madinah, maka isteri-isteri golongan muhajirin yang asal daripada Mekah ni, dia terikut-ikut cara dan budaya orang di Madinah, iaitu isteri jenis, bukanlah kata melawan, tapi jawab baliklah. Artinya bukan senang lah. Nak keluar tu ada 2-3 soalan temuduga nak ditanya lah. Hatta nak datang Masjid Kota Damansara pun mungkin kadang-kadang tak lepas kot. Tak pasti. Menjawab itu hinggakan budaya itu masuk. Lantas dia pun berkata kepada isterinya, subhanallah, dan juga dia bagi tahu kepada isterinya, maka isterinya menyatakan bahawa cuba kamu lihat. Begitulah juga yang pernah berlaku kepada para ummahatul mukminin. Isteri-isteri Nabi SAW juga direkodkan, bukan mereka tidak taat pada Nabi, subhanallah, tetapi membalas, bagi respon, menjawab, I beg to differ, ada pandangan lain daripada pandangan suaminya, tidaklah boleh dikatakan terus-menerus sebagai seorang yang derhaka ataupun yang melawan suami. Suami perlu memahami bahawa apabila isterinya itu mempunyai pandangan yang berbeza, tidaklah bermakna terus untuk bawa kepada makna yang isterinya itu menderhaka, berdosa dan sebagainya. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia pergi pula berjumpa dengan anaknya yang merupakan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ceritakan tadi, iaitu Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka kata Umar kepada Hafsah, faqultu ay Hafsah atughadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma hatta al-lail? Faqalat na'am. Dia tanya kepada Hafsah, anaknya yang merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Hafsah, betulkah ada di antara kamu semua ni, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah tidak sependapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian daripada pagi sampai ke malam? Qalat na'am. Kata Hafsah, ya, berlaku. Ada. Itu Nabi pernah sebut dan saya pernah nyatakan di sini juga dalam kuliah yang lalu. Antara sepotong hadis sahih yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin, hak yang kelima yang terakhir yang orang lelaki kena bagi kepada isteri adalah walam tuhajir wala tuhajir illa fil baiti. Bila berlaku apa-apa konflik ataupun isu, tak sependapat, bertikam lidah, tinggi suara, bergaduhlah, senang cerita, tak sependapat, maka suami ini dia ambil pendirian untuk silent treatment. Tak nak bercakap, buat muka sombong. Bang, makan bang? Makan ke? Tambah ke? Tapi tak nak bercakap. Tambah lagi bang? Ya, okay. Dan sebagainya lah. Maka bila silent treatment, Nabi kata dia berlaku. Cuma Nabi berikan satu kaedah. Illa fil bait. Boleh kalau kamu tengah marah pada isteri, jenis nak bercakap pun tak nak menyombong ataupun merajuk, yang minta dipujuk dan sebagainya, boleh untuk pulaukan istilahnya itu
tetapi hanya di dalam rumah sendiri sahaja. Kebetulan katalah pada ketika hari itu berlaku, ada ketidakpuasan hati bergaduh, bertengkar. Hari yang sama pula kena pergi kenduri kahwin, jumpa saudara mara, jumpa jiran, jumpa orang luar daripada rumah. Maka bila dia keluar dengan isteri dia, dia kena tunjukkan pada orang yang tak ada masalah apa-apa. Dia rapat, dia akrab, sebab Islam mengarahkan kepada suami untuk menjaga air muka isteri. Jangan tunjuk muka tak puas hati dengan perlakuan marah kepada isteri depan orang lain yang di luar daripada rumah, kerana ini boleh menjatuhkan air muka dan kehormatan wanita. Kadang-kadang dia nak lepas geram kan, biar semua orang tahu yang isterinya itu buat salah, maka dia pun buat perangai depan orang, maka subhanallah itu tidak dibenarkan. Kenapa Nabi menyatakan sedemikian? Antara hikmahnya ialah apabila berlaku apa-apa perbalahan, perseteruan, apa jugalah isu-isu kekeluargaan, khususnya suami dan isteri, bila hanya boleh untuk bersikap jumud ataupun statik macam tu, being very cool, biar hanya di rumah dan tak di luar rumah, agar apa-apa perselisihan dia wujud, dia boleh berlaku. Siapa-siapa jadi suami, dia akan berlaku, tapi dia kena cepat-cepat berbaik. Sebelum keluar daripada rumah, sebelum jumpa orang, kena cepat-cepat berbaik. Boleh nak bersalah pendapat dan sebagainya berlaku, tapi cepat-cepatlah untuk berdamai, maka itu lebih baik untuk kedua-duanya. Antara itu, Hafsah juga menyatakan yang sedemikian, sehingga kan kalau kita perhatikan, hadis ini subhanallah merupakan hadis yang panjang, ada dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka ini menunjukkan bahawa suami isteri ni bab bergaduh, bermasam muka dan sebagainya adalah merupakan suatu perkara yang lumrah berlaku. Dan kalau kita sedar tentang hakikat ini, maka bukanlah bermakna kita kata tak apalah biar bergaduh, sebab zaman Nabi pun dulu ada bergaduh juga. Tak. Kita kena ambil pengajaran dan perlu untuk berusaha lebih lagi untuk memperbaiki dan mendamaikan di antara suami dan juga isteri. Kedua pengajarannya ialah lain tempat, lain budayanya, lain kaum, lain suku, lain dialek, lain caranya. Kalau kita orang Selangor, saya orang KL, berkahwin dengan orang Perlis ke, ataupun orang Kelantan ke, orang Johor ke, maka kena untuk kita mengenali dan memahami uruf setempat ataupun keadaan bagaimana budaya yang ada di negara ataupun negeri berkenaan. Bagaimana orang Kedah dengan Kelantan, Kedah dengan Sabah dan sebagainya, agar ini lebih membantu tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Kadang-kadang benda itu sebenarnya tersangat kecil, tetapi kerana mungkin kurangnya ilmu berkaitan tentang cara pengurusan, marah dan emosi itu didahulukan di depan, kadang-kadang menjadikan kita bertindak di luar peri kemanusiaan ataupun sesuatu tindakan yang mungkin kita akan kesali selepas daripada itu. Antara itu subhanallah, sebagai penutupnya, lelaki dia ada PL-nya, wanita juga ada PL-nya. Dan indahnya apabila diwujudkan institusi keluarga dalam Islam dan dapatan menerusi Al-Quran dan Al-Hadis menunjukkan betapa daripada awal kita kahwin, katalah sekarang dah 30 tahun kahwin, maka bukan bermakna kita dah hebat ataupun dah jadi pakar. Dah tak nak dengar dah pasal urusan-urusan nasihat-nasihat tentang kekeluargaan ini, tapi sebenarnya ruang untuk kita belajar, memperbaiki daripada keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik, dia sentiasa ada dan sentiasa wujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesejahteraan, kedamaian dan ketenangan dalam pengurusan kekeluargaan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.
tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله